Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan kasihi saudara saya Encik Muhammad Nawawi Haji Adam selaku pengurusi majlis, Ketua Penerangan PAS Kawasan Tumpat dan wakil calon hamba untuk Parlimen Tumpat ini mewakili PAS. Yang saya kasihi dan hormati Yang berhormat Datuk Cik Loh Maknawi selaku calon kita untuk DUN Wakaf Baru. Yang saya hormati dan kasihi Saudara Muhammad Zaki Haji Ibrahim sebagai calon kita untuk DUN Kelaburan. Yang saya hormati dan kasihi Saudara Profesor Shahrum Ibrahim selaku calon kita PAS PKR di DUN Pengkalai Kubur ini, yang kita raikan, yang merupakan tetamu jemputan kita yang amat berhormat Tok Guru Ni Aziz Nikmat Mursyidul Ampas, calon DUN Cempaka. Ya, sudah pun meninggalkan majlis kita kerana ada program lain. Saudara Cik Wan Rosdi Ibrahim, penyelia kita DUN Pengkalai Kubur ini. Saudara Abang Cik Awal selaku Ketua Cabang PKR Tumpat, pimpinan PAS, pimpinan PKR, para alim ulama, pemimpin masyarakat, pegawai-pegawai keselamatan, pegawai-pegawai kerajaan, adik kakak yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita berpeluang untuk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Tok Guru dan bersama-sama dengan tokoh-tokoh pimpinan peringkat kita di Tumpat ini, yang mana di antaranya 4 orangnya adalah calon-calon untuk Parlimen dan DUN di seluruh Parlimen Tumpat ini. Yang memohon maaf tak dapat hadir dan kesalahan ialah Yang Berhormat Datuk Ustaz Ahmad Yaakob, Timbalan Menteri Besar yang di-Pertua PAS Tumpat. Ia terpaksa berada di tempat yang lain dan beliau adalah calon kita untuk DUN Pasir Bekar. Adik kakak sekalian, alhamdulillah kita dengar daripada Tok Guru tadi. Ambo walau dia ada, walau dia tak ada dalam pentas ini, nak menyebut dengan mudah pada kita belaka bahawa Tok Guru kita ini memainkan peranan bukan sekadar Menteri Besar Negeri Kelantan 22-23 tahun. Tok Guru Ni Aziz kita ini terutama sekali. Kalau 23 tahun dah dia berkhidmat untuk negeri, untuk negara, untuk agama, untuk parti PAS. Hak akhir-akhir ini kalau kita tengok kegiatan dia, perjalanan dia, kita dapat lihat bahawa antara tokoh hak akan kita sebut selepas ini, ia merubah politik negara Malaysia daripada negara ini diperintah oleh UMNO Barisan Nasional kepada ianya selepas pilihan raya ini insya-Allah diperintah oleh PAS Pakatan Rakyat. Antara 1, 2, 3 orang tokoh yang memainkan peranan yang amat penting kepada perubahan ini ialah tak lain tak bukan daripada Tok Guru kita. Adik kakak sekalian, lebih kurang 2 minggu yang lalu Tok Guru menghabiskan masa 2-3 hari pergi ke Johor. Selepas dia pergi, walaupun sebelum tu sudah ada perkembangan, tetapi yang boleh sebut dan boleh lapor kepada adik kakak sekalian bahawa selepas Tok Guru kita pergi lebih kurang 2 minggu yang lalu, perubahan yang cukup hebat berlaku di negeri Johor ni. Kalau adik kakak, anak-anak kita tengok dalam internet, ambo dah baca berita dalam Malaysia kini hari ni, Datuk Najib melawat Johor hari ni. Dan dalam ucapan dia di Johor kepada orang dia, kepada orang UMNO Barisan Nasional dia berucap, dia kata kalau Johor ini jatuh ke tangan Pakatan Rakyat, maka dia kata rakyat Johor tidak lagi boleh, ni bahasa dia, menikmati, dia kata, sebuah kerajaan yang mana telah mentadbir Johor ini cara istimewa UMNO takbir negeri Johor. Hak mudahnya adik kakak, tak rajin seorang pemimpin politik di tempat dia, di kubu dia. Kalau kubu UMNO gak Kelantan ni sahdak, Kedah sahdak, Terengganu sahdak, antara kubu dia gak
boleh jadi Perak, boleh jadi Melaka, boleh jadi Negeri Sembilan, tapi hak paling pala sekali kubu, hak paling kuat sekali kubu UMNO tidak lain tidak bukan negeri Johor. Tapi hari ni di Johor, Datuk Najib kecek dengan rakyat UMNO Barisan Nasional dia Johor, memberi amaran. Dia kata kalau kita Johor ini, kalau Pakatan Rakyat benar, maka Johor ini akan bertukar, dia kata, daripada cara hak biasa UMNO takbir sebuah negeri. Maknanya apa adik kakak? Maknanya Datuk Najib pun lah ni tak yakin dah. Kalau dia tak yakin Johor dia boleh mempertahankan, maka ini bererti seluruh negara insya-Allah akan jatuh pada 5 hari bulan 5 ini kepada PAS dan Pakatan Rakyat. Lepas tu hamba boleh hari ni pula 2-3 dah SMS. SMS-nya dalam bahasa orang putih. Bahasa orang putih ni dia kata bahawa dia kata ada maklumat Putrajaya telah mengeluarkan arahan, iaitu with effect from, bermula daripada hari Senin hari ini. Semua kaki tangan tidak dibenarkan ambil OT, overtime. Dan hanya orang-orang yang authorized staff, ya ada kuasa, ya ada berkali kad hak istimewa tu, hanya orang-orang yang ada kad istimewa sahaja boleh masuk ke Jabatan Perdana Menteri. Tafsirannya gapo? Tafsirannya ialah bahawa ada kemungkinan pegawai-pegawai tertentu di Jabatan Perdana Menteri katanya sedang duk cuci habis, ambil habis file-file, bakar-bakar habis dah file-file. Hak sensitif, hak bahaya, hak mendedahkan rasuah, hak mendedahkan penyelewengan, hak mendedahkan komisen, hak mendedahkan altantuya, hak mendedahkan skopin lah, hak mendedahkan kapal terbang je hilang lah, berbagai-bagai krisis yang berlaku dalam negara Malaysia ni hak bernilai ratus-ratus ribu juta ringgit selama 40-50 tahun zaman Mahathir lagi, zaman Daulah Badawi lagi, zaman Najib ni kau besar, kau banyak nilai jumlah penyelewengan yang berlaku, pembunuhan yang berlaku. Maklumat orang di atas Kambur 3-4 dah hari ni ialah ini arahan terkini daripada Jabatan Perdana Menteri. Orang lain tak boleh masuk dah ke Jabatan Perdana Menteri, hanya orang tertentu saja yang boleh masuk. Orang kerja overtime maknanya keraning ke, tukar taik ke, tak boleh duduk dah di office sampai pukul 8 malam 9 malam buat kerja, kena balik belakang. Sebab apa? Sebab ada urusan di jabatan, di pejabat Perdana Menteri di Putrajaya, nak cuci habis, nak buat tari habis file-file, nak susuk habis, kau nak bakar habis, kau nak buat apa ke, kerana bimbang bahawa pada 5 hari bulan 5 malam ini bukan UMNO Barisan Nasional jadi kerajaan lagi dah. InsyaAllah PAS Pakatan Rakyat akan jadi kerajaan yang baru. Maka adik kakak sekalian, amba sebut pasal Tok Guru tadi memimpin kita. Tok Guru ni alhamdulillah, Kelantan ni dia boleh mari, dia boleh kecek, dia ngorek tadi, dia di Masjid Kebebasan, dia menjadi imam, dia beri tazkirah. Sampai waktu Isya dia jadi imam, dia beri tazkirah, dia mari sini, dia boleh kecek dengan kita. Hak Kelantan, hak Tupak, hak orang Melayu ramanya hak boleh faham dia kecek. Tapi amun royaknya tak dicontoh di Johor. Amun royak juga sebab Datuk Cik Loh juga cerita masa kempen pilihan raya negeri di Sarawak pada bulan April 2011 rasanya yang lalu. Tok Guru ni Aziz juga pergi ceramah sana. Ceramah sana tu kan kecek Melayu pun ramai tak faham orang Sabah Sarawak ni. Orang Cina lah, orang gapo dia panggil, orang Iban lah, orang Melanau lah, suku-suku kau. Tok Guru orang Cina ni, Melayu, kita kecek Melayu Malaysia, Melayu Kuala Lumpur, Melayu luar lah kita ni. Kecek sana dia tak faham juga. Dia fahamnya bahasa dialek Cina dia ke, orang putih ke, ataupun bahasa Sarawak, Melayu campur Melanau, campur Iban, campur bahasa-bahasa lain. Tapi Tok Guru kita ni pergi ceramah di dalam kampung Cina, kata tengah bandar Cina, dalam bahasa Kelantan Melayu, cara Tok Guru dok kecek sini, dok kecek di buku itulah ceramah di Sarawak ke, di Sabah ke, di Kuala Lumpur ke, di Johor. Tapi sokongan minat pengiktirafan terhadap Tok Guru kita adalah amat-amat tinggi. Amba tak raja tengok lagi manusia dalam negara ini, ustaz pula tu, ulama pula tu, boleh hok kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ke, Datuk Asri zaman PAS dahulu ke, memang diiktiraf, memang diterima. Tapi sebagai Tok Guru, dianya diberikan pengiktiraf
pengiktirafan dan penghormatan yang cukup istimewa. Di Sabah, di Sarawak, di Johor, di Pulau Pinang, di Selangor, di Kuala Lumpur, di masa pilihan raya kecil di Ulu Selangor, ingat orang duk tunggu dia, orang pemimpin lain masuk sebuah negara, orang tengah kecek dah lalu naik, dia lalu Cina sekat nak cium, Cina sekat nak ambil gambar, Melayu sekat, India sekat nak kecek tu, nak bersalah, nak cium tangan. Ini kedudukan kita yang berlaku kepada tok guru kita, menteri besar kita, mursyidul ampas kita. Dalam keadaan dia begitu disanjung, dihormati, diiktiraf, tok guru kita ni sebagai tok guru mempunyai satu pribadi tawaduk, rendah diri yang cukup hebat. Sama ada dari segi pribadi dia ataupun dari segi prinsip-prinsip politik dia. Sebagai contoh, sehari sebelum hari penamaian calon, 20 hari bulan April, 19 hari bulan April, pendaftar Pertubuhan Malaysia buat pengumuman bahawa dia kata pendaftar Pertubuhan Malaysia tak iktiraf parti DAP dan jawatan kuasa tertinggi DAP. Maknanya gapo? Maknanya esokkan nak pergi penamaian calon itu, tiap-tiap calon kena bawa surat tauliah watikah daripada parti kita. Kerana itulah hak SPR terimanya kita ni mewakili PAH ke, mewakili PKR ke, mewakili DAP ke dan sebagainya. Jadi kalau pendaftar Pertubuhan esok dah nak penamaian calon, buat keputusan tak seiktiraf seluruh jawatan kuasa tertinggi DAP, maknanya surat watikah tu tak ada orang dah boleh sign nak pergi untuk calon dia pergi mengisytiharkan, mendaftarkan pada hari penamaian calon, ya dia ni pergi sebagai calon parti DAP. Maka apa yang DAP buat? Limkit siang umum, karpasing umum, dia kata kalau tak boleh pakai roket, maka kita akan pakai lambang bulan. Tok Guru ni Azri sebab esok dah nak penamaian calon, terus buat kenyataan. Ia panjang lebar. Dalam internet boleh baca utusan tak tubik, berita harian tak tubik, Straits Times tak tubik, Star tak tubik, berita TV gapo tak tubik lah. Tapi kalau kita baca dalam internet, dalam harakah daily dan sebagainya, maka Tok Guru buat jawapan, orang kata sambutan yang cukup panjang lebar, menjelaskan bahawa ini sejarah Islam ni begini, sejarah zaman Rasulullah ni begini, pengalaman Rasulullah begini, kebijaksanaan Rasulullah begini. Supaya dia sebut bukan sikit tadi, bahawa beginilah cara dia, baginda juga untuk dia berjaya daripada Mekah nak berhijrah ke Madinah itu memerlukan sokongan, memerlukan kebijaksanaan, memerlukan kepakaran dan semua kebijaksanaan, kepakaran, kekuatan dan sebagainya. Bukan hanya orang Islam hok ada sikit di Mekah yang ada juga orang kafir ada kebijaksanaan, ada juga orang kafir hok tahu jalan nak pergi ke Madinah dan sebagainya. Rasulullah juga dapat kerjasama dengan orang ni. Ini Tok Guru kata, akhirnya Tok Guru kata bahawa PAS bersedia memberikan, mengizinkan supaya DAP boleh pakai lambai bulan. Tok Guru kata seperti disebut saat ni lah. Dia kata dia bersyukur, musuhnya disulih, dia bersyukur, saya bersyukur bahawa akhirnya dia kata roket sudah mendarat di bulan. Ini Tok Guru kita tuan-tuan. Maka hamba nak royak dan hamba nak mintanya bahawa kalau Tok Guru kita sebagaimana tadi pun dia sebut, sekali lagi mempunyai strategi, sikap pribadi, sikap politik sehingga dihormati oleh seluruh rakyat Malaysia. Hak sorai yang tak hormat dia dalam dunia ni. Hak jelasnya. Calon bebas pasal mah. Hak tusalah. Hak 5 tahun dulu pergi kata nak jadi anak akak ya dah. Nak minta jadi anak akak Tok Guru ya kalau boleh. Learningnya supah macam-macam. Ke Tok Guru, ke anak Tok Guru, ke parti PAH sama. Ke parti lain pun gitu juga. Jadi ambo nak royaknya kalau Tok Guru adik kakak sekalian mempunyai sikap pendirian politik yang bijaksana yang begitu hingga dihormati oleh semua rakyat Malaysia, tak kira agama Islam, kaum Melanau ke, Kadazan ke, Iban ke dan sebagainya. Maka dalam kes kita ini amo nak minta terus-terang terbuka, alhamdulillah amo nak royaknya parti PAS, kawasan Tupak, PAS, Dun Pengkalai Kubur,
penyelianya Cik Warisdi dan semua jentera PAS Kuala Kubur, semua jentera PAS Tupak sebagaimana yang ditetapkan oleh pimpinan PAS pusat yang hamba ada dalamnya, pimpinan PAS negeri yang Datuk Ustaz Mak Yaakob ada dalamnya, telah membuat persetujuan bersama bahawa kita telah memutuskan yang calon mewakili kita untuk DUN Kuala Kubur ini ialah daripada PKR, dan orangnya yang diputuskan oleh PKR ialah Profesor Syahrul. Jadi oleh kerana kita setuju dah, kita putus dah, dan jentera PAS semua bersama dah, hamba nak minta lah di kalangan orang kita sini yang mana merupakan jentera ke, cawangan ke, peti undi ke, penyokong ke, orang tua ke, pemuda ke, nisa ke, amirah ke dan sebagainya, marilah kita pakat benarkan DUN Wakaf Baru, DUN Pasir Pekan, DUN Kelaburan, Parlimen Tupak, dan juga insya-Allah pilihan raya 5 bulan ini kita benarkan juga DUN Kuala Kubur. Setuju? Ambo nak minta lah gitu. Dan kalau gitu berjaya, sebagaimana ambo disebut di tempat lain, maka kita Tupak ni dengan kebijaksanaan kita, dengan kekuatan kita, dengan kesepakatan kita, DUN Kuala Kubur boleh benar, 3 DUN lain lagi kita kekalkan, parlimen kita benar juga seperti mana sebelumnya, maka parlimen Tupak ini akan naik tarafnya sebagai antara kawasan-kawasan di Kelantan, antara parlimen-parlimen di Kelantan yang boleh kita katakan kuatnya, hebatnya, gagahnya, kubunya PAS ini sepertilah kita duk kecek kali cepo kuat PAS, Kubah Kria kuat PAS benar, belaka benar semua. Insya-Allah kalau kita kerja kuat, kita benar besar, termasuk kita benar juga di DUN Kuala Kubur, insya-Allah PAS selepas daripada pilihan raya 2013 pada 5 hari bulan 5 ini akan dilihat, akan dihormati, akan diakui, akan diletakkan di tempat yang tinggi di kalangan kawasan-kawasan di seluruh negara, dan di Kelantan juga kita boleh dikatakan naik setaraf dengan parlimen-parlimen seperti Kuala Cepo, seperti Kubah Kria dan sebagainya. Jadi inilah permintaan hamba mewakili semua pimpinan kita kepada adik kakak sekalian, pada hari ini, bermula hari ini kita kerja kuat belaka, insya-Allah kita nak benar belaka, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allah.